Assalamualaikum and hai semua. Mesti ramai cheesy lover kat sini kan? Jadi dalam entry kali ni, Umi nak sharekan resipi cheese tart strawberry dan blueberry yang penuh dengan rasa cream cheese yang berlemak manis secukup rasa. Tambah pula diletak dengan filling blueberry dan strawberry ni. Ya Allah, bila makan sejuk-sejuk tu, sedap ya amat. Tart shellnya pula sangat rangup dan cair di mulut. Ada teknik penting yang dah pun Umi highlightkan dalam video supaya tart shell kita tak keras dan rangup dia tu kekal lama. Serta ada satu bahan rahsia yang Umi tambahkan dalam bahan-bahan nak buat tart shell tu supaya tart shell kita lebih sedap berganda. Kebiasaannya cheese tart ni antara menu yang sering dijadikan dessert potluck atau di majlis keramaian kan. Jadi sukalah Umi untuk sharekan tutorial step by step cara hasilkan cheese tart yang sungguh awesome ni. Jom ke dapur. Langkah pertama, Umi nak tunjukkan cara buat tart shell dahulu. Di sini Umi ada 1 biji telur grade A. Asingkan bahagian putih dan kuning telur tu. Untuk buat tart shell ni, kita hanya perlukan kuning telurnya sahaja. Pecahkan biar sebati gitu dan kita akan gunakan hanya separuh je daripada kuning telur ni nanti. Bagi dapatkan hasil cheese tart yang premium dan berganda kesedapannya, bolehlah gunakan premium butter golden churn ni. Tapi SES, Ensure, Buttercup pun dah sedap je sebenarnya. Timbang butter, kita hanya perlukan 125 gram saja untuk buat tart shell ni. Kemudian tambahkan 50 gram gula icing. Pastikan diayak dahulu gula icing ni sebab gula icing ni sifatnya berketul sedikit. Jadi memang penting sangat-sangat untuk kita ayak dahulu supaya senang kita nak mengadun nanti. Lupa pula Umi nak mentionkan awal-awal tadi, butter tu gunakan yang jenis salted butter. Kalau gunakan butter yang tidak bergaram, boleh tambahkan sedikit garam dalam adunan ya. Ni Umi pakai yang jenis salted, tak perlu dah tambah garam lagi. Dan pastikan butter tu dalam keadaan yang sejuk dan yang firm gitu, tapi tidak keras membeku. Satukan butter dan gula icing ni hinggalah butter tu lembut. Umi sebati kan guna senduk kayu ni je. Sebab mudah je butter dan gula ni bercampur sebati. Dah nampak lembut gitu kan. Dah cantik warna butter tu. Kemudian masukkan setengah sahaja dari kuning telur. Dan ni dia. Umi masukkan 7 gram Horlicks ke dalam adunan tart shell ni. Lagi bertambah sedap tau tart shell kita. Kemudian untuk hilangkan bau hanyir telur tu, macam biasalah Umi akan tambahkan dengan 1 sudu kecil creamy vanilla essence ni. Dia lain sikit daripada vanilla essence yang biasa tu. Lebih pekat dan lebih wangi. Boleh dapatkan di kedai bakery. Untuk tepung pula, ada yang cakap chopped roast ni lebih bagus sebab hasil tart shell kita lebih rangup. Timbang 250 gram tepung gandum tadi, masukkan ke dalam adunan yang telah disebatikan tu. Gaul sebati hinggalah jadi macam agak serbuk roti gitu kan. Bila adunan dah agak susah sikit nak digaul tu, barulah kita menguli gunakan tangan pula. Penting untuk kita mengadun guna tangan ni pula supaya kita dapat tahu konsistensi adunan tersebut. Umi akan uli adunan ni hinggalah adunan tu tak melekat pada jari dan juga bowl tu. Dan bila diuli pakai tangan ni, kita boleh tahu apa yang kurang. Contohnya air kurang ke ataupun tepung kurang. Ni pun Umi lupa tadi. Masa awal-awal lepas masukkan essence vanilla tu, Umi sebenarnya ada tambahkan setengah sudu besar air sejuk dari peti ais. Sebab tujuannya untuk kita kekalkan kerangupan tart shell kita ni. Ni setengah sudu besar ni je Umi masukkan. Adunan dah tak nampak melekat lagi di bowl dan juga di tangan. Kiranya sukatan yang Umi berikan ni memang dah ngam elok dah. Tak adalah tepung terlebih ke, air terkurang ke. Adunan dah ngam, dah cun elok dah. Hasilnya pun tengok tu. Adunan kulit tart ni pun nampak lembut je kan. Okey, boleh cuba ambil sedikit. Try bulat-bulatkan. Dah boleh dibulatkan tu. Jom kita mula membentuk dan masukkan ke dalam acuan pula. Sebelum mula membentuk, adalah lebih baik untuk kita buat bol-bol macam Umi buatkan tu. Buat bol gitu, kemudian kita letakkan di bahagian tengah-tengah acuan. Mudah nanti kita nak tekan untuk kita bentukkan.
Saiz bentuk bulatan tu agak-agak je. Sebab acuan yang Umi gunakan ni pun tak besar mana. Acuan tu boleh dapatkan di Shopee ataupun kedai bakery ada dijual. Sekarang Umi nak tunjukkan pula ada 2 cara yang Umi gunakan untuk membentuk tart shell ni. Yang pertama, Umi gunakan alat ni. Namanya press tart. Letakkan di bahagian tengah-tengah adunan yang telah dibulatkan tu. Kemudian tekan perlahan hingga ke bawah sampailah membentuk macam kolam gitu di bahagian tengah-tengah. Kemudian lebihan dough tu kita trim guna pisau plastik ataupun pisau yang tajam. Kemudian angkat perlahan-lahan tart press tersebut. Siap dah. Mudah je kan kalau ada alat ni. Jika anda berminat, bolehlah beli di Shopee ataupun yang ni Umi beli kat kedai bakery je. Kebetulan ada kat rumah, jadi Umi pakai je lah. Untuk mereka yang berniaga atau bercita-cita nak jual cheese tart ni, Umi rasa memang sangat-sangat penting lah ada penekan tart ni. Kalau nak buat lagi satu cara yang manual tu, agak renyah sedikit. Bila guna press tart ni, sekejap je kita boleh dapatkan bentuk tart shell tu. Tapi bagi Umi lagi sukakan kaedah yang kedua ni, iaitu secara manual. Kita tekan guna tangan, tekan di bahagian tengah adunan tu hinggalah adunan tu merata dan rapat di bahagian tepi-tepi. Kemudian kita trim bahagian tepinya bagi nampak kemas. Nampak lagi cantik pula dia punya bahagian tengah tu kan. Dia punya lompong tengah tu nampak lebih kemas, lebih menarik. Kemudian, part ni paling penting. Sebelum kita nak bakar acuan tart shell ni, kita kena cocokkan sedikit dengan garfu ataupun lidi supaya bahagian bawah ni nanti tidak menggelembung bila dibakar. Sebelum mula bakar adunan tart shell ni, preheat dahulu oven 160 degree selama 5 minit. Kemudian barulah dibakar suhu 160 degree. Masa tu bergantung juga, lebih kurang 20 hingga ke 25 minit sehinggalah tart shell kita berwarna coklat kepirangan. Untuk masa pembakaran ni bergantung juga ya pada oven masing-masing sebab ada sesetengah oven dia cepat panas, ada yang lambat sikit panas. Jadi bila dah nampak tart shell tu dah berwarna kepirangan gitu, kita dah masak elok lah tu. Bolehlah dikeluarkan. Kemudian biar suam-suam sedikit. Barulah kita keluarkan tart shell tu daripada acuan. Cara nak keluarkan tart shell tu senang je. Kita telungkupkan ke bawah. Kalau agak susah sikit nak keluarkan, kita ketukkan sikit. Macam Umi buatkan tu. Nampak mudah kan? Kemudian, sementara kita nak siapkan adunan tart shell yang berbaki tu, sebab Umi punya acuan ni tak banyak. Jadi ada dalam 3 round jugalah untuk menyiapkan tart shell ni sahaja. Sementara tu kita boleh masukkan tart shell yang dah siap dibakar ni di dalam bekas yang kedap udara. Siap dah tart shell? Jom Umi nak tunjukkan cara buat cream cheese-nya pula. Langkah pertama, ni Umi ada telur grade A, pecahkan sebiji. Tapi kita tak gunakan semua pun nanti. Kemudian gaul sebatikan. Bagi kuning dan putih telur tu bercampur sebati dahulu. Okey, dah siap ni, kita ketepikan dahulu. Ni bahan utama yang kita perlukan, cream cheese Tatura. Umi guna brand Beka. Di sini Umi pakai 500 gram. Masukkan je ke semua 500 gram cream cheese tersebut ke dalam mixer. Pastikan cream cheese tu masih sejuk. Keluarkan 10 ke 15 minit awal je dan boleh terus digunakan. Untuk butter di bahagian inti ni, Umi guna brand Asikaus yang jenis unsalted butter ya, sebab cream cheese dah ada rasa masinnya. Sukat butter, kita gunakan hanya 30 gram sahaja dan pastikan butter dalam keadaan yang sejuk. Butter dan cream cheese tu pastikan sejuk. Dan untuk permulaan ni, Umi gunakan jenis mata ni untuk kita beat dahulu cream cheese dan juga butter yang masih sejuk tu sebab ia masih keras lagi kan. Jadi kita beat dahulu bagi butter dan cream cheese tu lembut. Sesekali tu boleh matikan sekejap mixer untuk kita scrape bahagian tepi-tepi dan bawah bowl. Kita bawa adunan butter dan cream cheese tu ke tengah. Sebab nampak tu cream cheese-nya masih sejuk lagi kan. Dia masih keras lagi. Jadi tak sesuai pakai mata yang satu lagi tu. Kita bagi dia lembut sedikit. Sambung lagi mix.
Bagi cream cheese tu nampak lembut, nampak lebih gebu. Biar butter tu nampak lebih kembang sedikit. Kita akan nampak adunan ni akan nampak tu dia naik kembang sikit. Adunan cream cheese dan juga butter tu dah nampak lembut, dah nampak kembang dan berwarna light sedikit kan. Sebab butter tadi dah kembang, dah gebu sikit bila kita mix tu. Dan macam biasalah, scrape bahagian tepi-tepi dan bawah bowl, bawa adunan ke tengah bagi sebati elok. Waktu ni kita boleh tukar mata kepada mata yang satu ni. Bagi sambung beat lagi, kita nak bagi adunan kita ni betul-betul kembang dan lebih gebu lagi kita punya hasil cream cheese tu. Bagi lebih pekat, likat. Boleh nampak tu kan. Adunan cream cheese kita dah semakin lembut, semakin gebu. Umi akan sambung mix kejap lagi. Lebih kurang Umi mix cream cheese dan butter ni adalah dalam 10 minit. Dah nampak agak gebu gitu kan. Hasil cream cheese kita. Matikan sekejap mixer. Sambung kaut balik. Nampak tu. Dah nampak lembut, gebu dan nampak agak berkilat sikit adunan cream cheese tu. Macam ni lah lebih kurang hasil akhir yang kita nak. Nampak pekat, gebu, licin, berkilat. Kemudian barulah kita ayakkan 100 gram gula icing, masukkan ke dalam adunan cream cheese tadi. Bagi rasa manis-manis gitu pada adunan cream cheese kita ni. Manis tu boleh lebihkan kalau anda suka cheese tart yang lebih manis. Tapi bagi Umi, sukatan ni dah ngam elok dah manisnya. Tapi pastikan gula icing tu diayak supaya kita senang nak mengadun nanti. Adunan kita tak akan berketul-ketul. Kemudian tambahkan 1 sudu kecil creamy vanilla essence. Sebab kita akan masukkan telur juga nanti dalam adunan cream cheese ni kan. Untuk telur tu, dalam 1 biji tu kita hanya pakai 3 sudu besar sahaja. Masukkan 3 sudu besar sebab kita tak nak adunan cream cheese ni terlalu cair. Susah nanti kita nak pipingkan atas tart shell. Okey, kemudian sambung beat sekejap bagi bahan-bahan yang telah kita masukkan tu bercampur rata bersama adunan cream cheese. Beat hinggalah adunannya nampak tu dia lembut, nampak berkilat, nampak smooth je. Adunannya nampak lebih pekat, nampak bertanduk gitu kan. Kira okey dah ni. Yang paling penting adunan cream cheese kita ni pastikan ianya licin dan berkilat. Barulah bila kita bakar cheese tart nanti, cantik mulus je permukaan cheese tart kita. Alihkan inti cream cheese ke dalam piping bag supaya mudah kita nak pipekan atas tart shell nanti. Untuk inti cream cheese tu, jangan dimasukkan sampai penuh piping bag tu. Masukkan separuh sahaja. Kemudian diperkemaskan. Nanti bila nak pipingkan, baru dipotong bahagian muncung bawahnya. Untuk filling cheese tart Umi, di sini Umi gunakan 2 jenis iaitu strawberry dan juga blueberry fruit topping. Kemudian Umi masukkan filling tersebut ke dalam piping bag macam Umi buatkan tu. Perkemaskan, nanti bila kita nak pipekan masuk dalam tart shell, kita potongkan je muncung bahagian bawah tu. Kemudian kita pipe, masukkan dalam tart shell. Macam Umi buatkan tu. Bila kita nak pipekan inti ni, jangan diletakkan terlalu banyak ataupun terlalu sikit. Bila dia letak terlalu banyak, implikasinya bila kita bakar nanti, dia punya filling tu akan terkeluar. Bila tak terlalu sikit pula, bila makan tu kurang merasa lah kan. Pipingkan dahulu bagi penuh tart shell ni hinggalah habis 1 loyang. Kemudian dah siap, barulah kita pipekan pula cream cheese. Cara nak pipingkan cream cheese tu, kita pipekan meninggi ke atas macam Umi buatkan tu. Supaya bila kita bakar nanti, cantik je permukaan atasnya. Dia nampak macam bulat membukit sedikit. Kemudian untuk memperkemaskan bahagian belah atasnya tu, bahagian nampak ada macam tajam berbucur gitu kan. Basahkan sedikit jari, hujung jari dengan sedikit air. Kemudian kita tekan-tekan sedikit bagi rata. Barulah bila kita bakar nanti, cantik je permukaan atasnya, tak tajam gitu. Sebelum bakar adunan cheese tart ni, preheat dahulu oven suhu 160 degree selama 5 minit.
Kemudian bakar pada suhu 160 degree juga selama 10 minit sahaja. Hinggalah cheese tart kita ni masak sempurna. Bila kita pegang bahagian atasnya tu tak melekat di jari, maknanya dah elok dah tu masak. Jangan dibakar terlalu lama sebab kita tak nak shell tart tu nanti mudah merekah. Dah siap sahaja dibakar, pastikan cheese tart kita betul-betul sejuk, barulah kita letakkan topping di bahagian atasnya. Ikutlah kreativiti dan pilihan masing-masing topping atasnya tu. Okey, siap dah cheese tart Umi. Umi nak rasmikan dahulu cheese tart strawberry ni. Jom kita belah, kita tengok bahagian dalamnya. Umi nak rasmikan satu dahulu. Bismillah. Tengok tu. Nampak tebal inti cheese-nya kan? Apa tunggu lagi? Jom cuba. Sekian sahaja dalam tutorial kali ini. Jumpa anda di episod akan datang dengan pelbagai lagi resipi-resipi menarik hanya di channel Umi Atiyah Atif Kitchen. Jangan lupa subscribe, like, share dan tekan bel untuk dapatkan notification video terbaru. Assalamualaikum. Bye.